Gang Malaysia, Indonesia, Singapura, Brunei. Assalamualaikum, it's your boy Kimis Koverto and welcome back to my channel yang semestinya hanya akan memborak berkenaan dengan One Piece. Alright guys, dalam video ni aku nak sambung berborak berkenaan dengan chapter extra 1053.1 yang bertajuk Road to Laugh Tale. So kalau dalam video sebelum ni aku ada share berkenaan dengan fakta tambahan berkenaan Roger dalam booklet tersebut, dalam video kali ni aku nak share berkenaan fakta tambahan tentang poneglyph pula. Again, kepada korang yang nak buat paid review dengan channel ini, korang boleh hubungi nombor aku untuk book slot paid review korang di channel Kimis Koverto. Okay? Nah, lepas tu aku akan ceritakan detail untuk servis ini. Alright, jom let's proceed with the content. Berkenaan One Piece booklet Road to Laugh Tale ini, sebelum ni aku ada kupaskan fakta berkenaannya dengan panjang lebar dalam video sebelum ini. So korang boleh tengok video sebelum ni, okay? Dan kali ni aku nak huraikan berkenaan poneglyph yang Oda sertakan sekali dalam booklet ini. Yes, among all the mysteries dalam One Piece ini, poneglyph ni juga tidak terkecuali dan memiliki misteri yang besar juga. Banyak persoalan-persoalan tentang batu bersurat dan batu berinformasi ini masih belum terjawab. Contohnya, bagaimanakah batu ini mampu menjadi the undestructible stone, dan kerana this stone is tak dapat dimusnahkan dengan cara apa sekalipun, lalu bagaimana pula klan terdahulu mampu mengukir tulisan di atasnya? Lepas tu pula, apakah maklumat sebenar yang tersembunyi di dalam batu ini sehingga kan puak Ohara yang cuba mengkajinya telah dihukum Holocaust, seluruh bangsa Ohara dibantai tanpa tersisa seorang pun waris Ohara melainkan Nico Robin. Kemudian di manakah terletaknya another one road poneglyph yang sampai sekarang kita masih lagi belum didedahkan rahsianya, dan banyak lagi rahsia berkenaan poneglyph ini yang memberi isyarat kepada kita bahawa batu poneglyph ini suatu hari nanti sudah semestinya lah akan memainkan peranan yang tersangat penting di dalam jalan cerita One Piece ini suatu hari nantinya. Alright, sebelum aku membedah soal poneglyph yang terdapat dalam info Road to Laugh Tale ini, izinkan saya untuk menggariskan terlebih dahulu fakta berkenaan poneglyph ini. Poneglyph ialah batu besar yang diperbuat daripada jenis batu yang tidak dikenali dan tidak boleh dihancurkan. Poneglyph mempunyai teks yang ditulis dalam skrip kuno yang diukir ke dalamnya dan biasanya diukir pada salah satu daripada 6 sisinya. Terdapat 3 jenis poneglyph di seluruh dunia. 3 poneglyph itu ialah historical poneglyph, instructional poneglyph dan road poneglyph. Historical poneglyph ialah kepingan sejarah purba serta mesej yang ditulis oleh orang purba. Instructional poneglyph mengandungi arahan atau petunjuk tentang lokasi historical poneglyph. Road poneglyph mengandungi lokasi Laugh Tale. Apabila 4 road poneglyph digabungkan, seseorang boleh menjumpai lokasi Laugh Tale. Di dalam One Piece Road to Laugh Tale volume pertama, kita dapat melihat tentang salah satu jenis poneglyph diceritakan, iaitu road poneglyph. Pada 26 tahun yang lalu, iaitu pada waktu Roger pergi ke Laugh Tale, kita dapat lihat di mana terletaknya 4 road poneglyph tersebut. Lokasi yang pertama ialah di negara Wano. Lokasi poneglyph tersebut masih misteri, tetapi dari apa yang kita dapat lihat, Oden mengambil salinan poneglyph itu dengan cepat. Itu bermaksud poneglyph itu mungkin berada di tempat yang mudah untuk dijumpai. Lokasi yang kedua ialah Zou. Lokasi yang ketiga ialah misteri, tapi kita dapat tahu yang salinan poneglyph ini telah dicuri oleh Roger dari Big Mom. Lokasi yang terakhir ialah di Fishman Island. Lokasi poneglyph ini berada di Sea Forest. Sebelum ini, Roger Pirates berjaya untuk mendapatkan kesemua salinan road poneglyph dan mereka berjaya menjumpai lokasi Laugh Tale. Pada masa sekarang, kita dapat lihat yang satu lokasi dari 4 road poneglyph itu masih menjadi misteri. Lokasi road poneglyph yang misteri itu ialah poneglyph yang berada di Fishman Island. Pada 26 tahun yang lalu, poneglyph itu berada di Fishman Island, tetapi poneglyph itu telah hilang dari Fishman Island apabila pasukan Mugiwara tiba di Fishman Island. Lokasi 3 poneglyph yang lain masih sama dengan lokasi pada 26 tahun lalu, iaitu di negara Wano, Zou dan di kawasan jajahan Big Mom, iaitu Whole Cake Island. Pasukan Mugiwara telah mendapatkan 2 dari 4 salinan road poneglyph, iaitu salinan road poneglyph dari Zou dan juga Whole Cake Island. Buat masa ini, lokasi road poneglyph di negara Wano masih lagi misteri. Persoalannya sekarang, di manakah terletaknya road poneglyph yang dulunya berada di Fishman Island? Di dalam One Piece Road to Laugh Tale volume 1 ini ada memberitahu kita tentang beberapa tempat yang mungkin menjadi lokasi road poneglyph tersebut. Pulau yang pertama ialah Pulau Fuller Lead. Pulau Fuller Lead ini merupakan pulau jajahan Marshal Ditage yang merupakan salah seorang daripada Yonko. Pulau Fuller Lead ini juga merupakan tempat Rocks Pirate dibentuk. Pulau Fuller Lead terletak di New World dan dikenali sebagai
sebagai Pirate Paradise. Marshall D. Tisch ataupun dikenali sebagai Blackbeard merupakan pengguna dua buah devil fruit iaitu Yummy Yummy Nomi dan juga Gura Gura Nomi. Ini menjadikan Blackbeard sebagai pewaris untuk devil fruit Gura Gura Nomi yang merupakan buah devil fruit kepada Whitebeard atau nama sebenarnya Edward Newgate. Jadi adakah kawasan jajahan Blackbeard juga mempunyai salah satu daripada road poneglyph? Hal ini kerana bekas kawasan jajahan Whitebeard iaitu Fishman Island mempunyai salah satu road poneglyph. Pulau yang kedua ialah pulau yang agak famous di kalangan peminat One Piece iaitu Elbaf. Elbaf adalah sebuah kerajaan yang didiami oleh gergasi dan dianggap sebagai negara terkuat di dunia kerana tenteranya yang terkenal dengan kekuatannya. Elbaf terletak di kawasan yang dipanggil War Land. Perairan di sekitar War Land juga dikatakan berbahaya kerana terdapat raksasa seperti ikan sebesar kapal dan bahkan walrus yang lebih besar. Jadi kenapa Elbaf mungkin menjadi lokasi road poneglyph yang misteri itu? Hal ini disebabkan ayat yang terdapat di dalam One Piece Road to Laugh Tale Volume 1 iaitu Blackbeard bukan satu-satunya lanun yang klaim sebuah pulau sebagai kawasan jajahan atau markas dia. Turf Wars adalah perkara biasa di New World. Jadi ayat ini tadi, Elbaf juga mungkin berada di bawah jajahan seseorang. Mungkin salah seorang dari Yonko yang telah menjadikan Elbaf sebagai kawasan jajahannya. Mungkin orang itu adalah Shanks. Kalau kita lihat, setiap Yonko mempunyai kawasan jajahan yang kuat. Kaido mempunyai negara Wano, Blackbeard mempunyai Full Elite dan Big Mom mempunyai Totoland. Jadi tidak mustahil yang Shanks mempunyai satu kawasan jajahan seperti Yonko yang lain dan Elbaf merupakan tempat yang sesuai untuk Yonko Akagami no Shanks. Ini adalah teori sahaja. Kita masih tidak tahu tentang kawasan jajahan Shanks dan juga pulau Elbaf ini sendiri masih misteri disebabkan kita tidak mempunyai banyak info tentang pulau ini. Dengan info yang kita tahu tentang pulau Elbaf ini, tidak mustahil di pulau Elbaf inilah terletaknya road poneglyph yang misteri itu. Pulau yang ketiga ialah satu pulau yang mungkin ramai tidak tahu iaitu Vira. Vira adalah sebuah negara kecil di suatu tempat di Grand Line dan dalam chapter 96 ketika Nami mendapat surat khabar dari burung yang bekerja under World Economic Journal WEJ, Nami mengatakan yang dunia berada dalam kekalutan dan mengatakan di Vira kali lagi berlaku pemberontakan. Dan dalam One Piece Yellow di bawah tajuk Grand Element muka surat 208, Oda mengesahkan bahawa pasukan Revolutionary Army lah yang menjadi dalang kepada coup d'etat di Vira tersebut. 400 tahun yang lalu Mont Blanc Nolan telah tiba di Vira ketika ia masih sebuah bandar kecil. Sejak beberapa ratus tahun yang lalu, Vira berkembang ke sebuah negara, tetapi ia bukan lagi bandar yang meriah seperti dahulu. Seawal 2 tahun lalu, Vira menjadi negara yang berbahaya di tengah-tengah pemberontakan. 2 tahun lalu, rampasan kuasa yang dihasut oleh Revolutionary Army berlaku di Vira. Dalam chapter 228 muka surat 17, Nami membaca logbook yang ditulis oleh mendiang Nolan sendiri, yang mana di situ tercatatnya catatan bahawa Nolan pernah sampai ke Vira dan dikatakan bandar di situ 400 tahun dahulu sangat meriah. Kemudian dalam SBS Question Corner volume ke-25, Oda mengesahkan bahawa bandar Vira yang disebut dalam chapter 96 oleh Nami yang dibaca dalam surat khabar dan bandar Vira yang dibaca melalui logbook Nolan adalah bandar Vira yang sama. Dan kalau diikutkan, bandar Vira ini terakhir disebut adalah dalam chapter 228 yang diterbitkan pada 27 April 2002. And only now, nama bandar Vira ini kembali disebut oleh Ichiro Oda. Lebih kurang 20 tahun lebih dah bandar Vira ini tak disebut. Persoalannya, kenapa baru sekarang Oda nak cungkil semula bandar ini? Sebab kalau kita tengok dari segi latar sejarah Vira ni, tak adalah hype mana pun. Cuma individu yang telah menjejakkan kaki dalam bandar ini menurut info yang kita dapat is not biasa-biasa. Seorang dia Monkey D. Dragon, yang keduanya Mont Blanc Nolan. Dan bandar Vira ni pula diungkit sekali dengan pulau yang didiami Yonko, which is Blackbeard, dan pulau yang masyhur diteorikan sebagai kawasan jajahannya Shanks, which is Elbaf. Jadi kalau tanya aku, lain benda atau lain orang, aku tak ada fikir lain lah, melainkan maybe ada kemungkinan setelah 2 orang hebat dikaitkan dengan 2 pulau, berkemungkinan di pulau ini juga reside atau didiami juga oleh orang yang hebat, dan orang itu mungkin The Lurking Legend yang akan menghalang laluan Luffy suatu masa terdekat nanti. Sebab apakah lagi yang mampu untuk menghalang laluan Luffy dalam misi Road to Laugh Tale-nya melainkan dengan cara menyorok satu lagi road poneglyph supaya Luffy ada missing puzzle yang perlu nak tak nak dia terpaksa sempurnakan. Dan judging by the fact that now Oda tengah bersiap untuk hasilkan the final saga, tak ada lagi masa yang sesuai melainkan sekarang untuk Oda keluarkan watak The Lurking Legend tersebut. So what do you think guys? Atau boleh jadi juga road poneglyph yang misteri itu dijaga oleh pasukan Revolutionary Army di Pulau Vira ini. Pasukan Mugiwara belum
belum pernah pergi ke tiga-tiga pulau ini. Ada juga beberapa pulau lain yang mungkin terletaknya Road Poneglyph itu yang diberitahu di dalam One Piece Road to Laugh Tale Volume 1 ini, seperti Pulau Risky Red, Pulau Raijin, Pulau Mystoria, Terminal Balloon, Pulau Yukiryu, Pulau Empty Bluff dan Pulau Apple 9. Walaupun banyak pulau yang disebutkan, tetapi 3 pulau yang aku ceritakan tadi iaitu Pulau Fullerlane, Pulau Elbaf dan Pulau Vira merupakan pulau yang di-highlight pada One Piece Road to Laugh Tale Volume 1 ini tentang lokasi untuk Road Poneglyph yang misteri itu. Kat mana agak-agak korang Road Poneglyph misteri ini? Pulau Fullerlane, Pulau Elbaf ke Pulau Vira atau di pulau lain? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. So guys, that's all I have untuk perkongsian kali ini. Please leave your thought down below, and sekiranya korang ada teori-teori menarik atau teori dari mana-mana channel yang korang nak aku review atau react, korang boleh tinggalkan di ruangan komen di bawah. Okay? And gang, before I end, sedikit renungan. Pasti ada di kalangan kita yang pernah merasai kehilangan ayah, ibu, kakak, abang, adik maupun insan tersayang. Ada sesiapakah yang tidak sedih pada kehilangan? Hanya mereka yang ego sahaja yang menafikan realiti hidup ini. Apa erti hidup kita ini? Hidupnya kita untuk merasai mati. Saat kematian kita itu pasti ada air mata yang mengalir. Pemergian kita ditangisi. Ingatlah, kita dilahirkan di dunia ini bukan sia-sia. Ada amanah yang kita bawa, ada tugas yang perlu kita laksana. Kadang-kadang begitu berat sekali untuk kita ikhlaskan kehilangan. Tetapi siapalah kita untuk menidakkan rencana Allah? Sedarilah, kita cuma hamba. Apa yang telah Allah aturkan, kita hanya turuti. Pelajarilah hikmah pada kehilangan ini. Belajar bahawa tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan Allah. Belajar bahawa betapa besar dan hebatnya kekuasaan Allah. Sesungguhnya banyak perkara yang boleh kita pelajari daripada kehilangan itu. Lapangkan hati untuk menerima kehilangan. Jangan diseksa hati ini dengan kesedihan. Tidak salah untuk bersedih dan menangis, tetapi jangan biarkan terlalu lama meratapi kehilangan seseorang hingga membenarkan kesedihan mengawal perasaan dan emosi kita. And until then, my gang, there is no God except Allah. Assalamualaikum warahmatullahi